Allah. Alhamdulillah. Khair bi khair. Sabah al khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan li ruhi al-imam al-hafiz Syamsuddin Asy-Syami wa li ruhi al-imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti wa li ruhi al-imam Abdul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir wa li ruhi Sayyid Muhammad Alawi bin Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa ila syaikhina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Mohon maaf ada sedikit keterlewatan untuk kita mulakan daurah kita, sambung lagi pagi ini sebab ada training tadi. Baik, jadi kita sambung pada muka surat surat apa tadi? 74. Tambahan Imam Asy-Syami. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala tentang Sidratil Muntaha, banyaknya mata air yang segar mengalir, pondok-pondok rehat dan santai daripada mutiara, burungnya enak, airnya seputih susu, semanis madu. Zada Asy-Syami wa fi riwayatin wa idza fi asliha ainun tajri yuqalu laha as-salsabil yanshaqqu minhu nahran ahaduhuma al-kautsar ra'aituhu yattaridu ajjajan mithla sahmi alaihi khiyamul lu'lu'i wal yaquti waz zabarjad wa alaihi tuyurun khudrun an'ama tayrin antara'in wa fihi aniyatud dhahabi wal fiddah yajri ala radradin minal yaquti waz zamrud wa ma'uhu ashaddu bayadan minal laban fa akhadha min aniyatihi faghtarafa min dhalikal ma'i fa shariba fa idha huwa ahla minal asal wa ashaddu rihan minal misk. Faqala lahu Jibril, hadha huwa an-nahrul ladzi habaka bihi rabbuk wa an-nahrul akhar nahrur rahmati faghtasala fihi faghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Imam Syami menambahkan, dan dalam satu riwayat disebutkan, dan di pangkal Sidratil Muntaha itu terdapat sungai yang mengalir yang disebut Salsabil. Dia nama Salsabila kan. Salsabil tu salah satu sungai syurga lah. Daripada sungai itu terpancar pula dua sungai. Satunya sungai Kautsar. Jadi Kautsar ini adalah sungai
Sebahagian kata telaga, perigi. Kan, tapi telaga dalam kebanyakan riwayat disebut haud. Haud, kolam. Kautsar ni adalah sungai. Ya. Dan kalau dalam surah Kautsar tu pun banyak mufassirin riwayatkan dengan banyak makna lah. Ada yang Kautsar tu dimaksudkan ambil daripada kalimah kathir. Kathir tu banyak. Maknanya tak semesti dengan maksud sungai. Inna a'tainakal kautsar, kan. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu akan Kautsar. Kautsar tu nikmat yang banyak. Kautsar tu boleh jadi sungai yang ada dalam syurga. Jadi boleh jadi banyak tengok tafsir lah. Ya, banyak maksud Kautsar tu. Sebahagiannya ada juga yang kata perigi tadi. Haud tadi sama je. Haud itulah Kautsar, Kautsar itulah haud. Sebahagiannya diasingkan. Kautsar sungai, haud kolam. Sebahagian kata begitu. Aku lihat sungai Kautsar itu mata airnya sangat kuat memancar seperti anak panah yang dilepas daripada busurnya. Deras lah. Di atas sungai Kautsar itu terdapat khemah yang diperbuat daripada mutiara dan batu permata yakut dan permata zabarjat. Dan di atasnya juga terdapat burung hijau yang berterbangan. Sepaling sedap burung yang kamu lihat. Di dalam sungai Kautsar terdapat bejana daripada emas dan perak. Mengalir airnya di atas batu-batu kerikil daripada batu yakut dan juga zamrud. Airnya tersangat putih lebih daripada susu. Baginda Nabi SAW mengambil satu bejana. Bejana ni bekas lah. Lalu baginda mencedok air sungai Kautsar. Lalu meminum airnya yang lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada kasturi. Air macam mana tak tahulah. Kan, tapi sedap sungguh lah. Maka berkata Jibril kepada Nabi SAW, itulah sungai Kautsar yang Allah anugerahkan kepadamu. Dan sungai yang satu lagi itu adalah sungai rahmat. Lalu baginda mandi di dalamnya, maka diampunkan untuk baginda Nabi SAW segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini Nabi memang maksum lah. Istilah kita tu bagi polis saja, bagi kilat sahaja. Kalau kita memang kotor sungguh. Masuk dalam sungai tu bersih kekotoran. Kan Nabi bukan kotor. Dah bersih dah. Masuk dalam sungai tu polish. Istilah dia macam tu. Kereta kita pergi hantar polish tu dah bersih dah, bukan kotor. Tapi bagi berkilat. Nabi SAW maksum daripada dosa. Tapi kenapa mandi juga dalam tu? Itu adalah maksud yang disebut oleh para ulama. Seterusnya melihat Jibril di sisi Sidratil Muntaha. Wa fi riwayatin annahu ra'a Jibril 'inda sidrati wa lahu 600 janah. Kullu janahin minha qad saddal ufuq yatanatharu min ajnihatihi at-tahawil ad-dur wa yaqut mimma la ya'lamu illa Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan sungguhnya baginda Nabi melihat Jibril. Jibril ni Nabi biasa lihat, tapi yang ni dalam rupa dia yang asal. Dalam rupa dia yang asal. Di sisi Sidratil Muntaha, kan? Dia kan malaikat kan daripada cahaya. Jadi daripada cahaya ni macam mana kan nak lihat kalau dalam tempat kita ni, kalau di bawah langit dunia ni dia masih tertakluk kepada hukum fizik lah kan, kita kata kan. Kita ni, mata kita ni kenapa boleh nampak? Sebab ada cahaya. Kan mata kita ni kenapa boleh nampak? Sebab kanta mata kita ni fungsi baik. Kan kalau rabun ke katarak ke ada selaput ke pun tak boleh nampak juga. Kan macam tu. Jadi kita ni tertakluk kepada hukum-hukum sunnatullah yang ada di atas muka bumi. Tapi duduk langit ke-7 sana tu, kan nak nampak besar 600 sayap ni macam mana? Kita kalau pakai cahaya dekat sini nampak sampai pagar depan tu je. Kan jadi macam mana dunia yang kecil ni untuk menampung sesuatu makhluk Allah Ta'ala yang kita pun tak dapat gambarkan dengan akal fikiran kita kan. Jadi melihat ini maksud di sisi Sidratil Muntaha adalah dalam rupa bentuknya yang asal. Jadi diceritakanlah sikit rupa Jibril ni macam mana. Ia memiliki 600 sayap. Sayap 600. Setiap sayapnya dapat menutupi ufuk. Kali 600 lah, macam mana soalan. Ufuk ni timur barat. Maknanya timur ke barat satu sayap dia. Tutup habis timur ke barat, maknanya satu sayap. 600 sayap dia. Besar mana? Kan berguguranlah daripada sayap-sayap Jibril permata dan mutiara yang indah-indah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kadang-kadang di gereja-gereja lama kan dia ada lukisan di dinding-dinding. Kalau kita pergi di gereja-gereja di luar negara, kawan-kawan bagi tahulah. Kadang-kadang dia ada lukis
gambar macam binatang, kuda putih, ada sayap, itu buraq. Kan dia gambarkan makhluk-makhluk ni semua dia gambarkan. Yang ada sayap banyak, baby kecil, selalu baby kecil dia kata malaikat kan. Duduk ada ring dekat atas kepala, ada sayap. Itu gambaran dia orang lah. Tanggapan dia orang kepada makhluk-makhluk ini. Tapi yalah, ini kalau nak lukis pun jenuh kan, 600 sayap. Kan macam mana kan. Jadi senang ceritanya memanglah makhluk-makhluk ini hanya diketahui. Hatta rupa asal Jibril pun Nabi yang tengok kan. Nabi saja yang tengok, orang lain tak nampak. Jelmaan dia selalu Jibril datang sebagai seorang wajah seperti sahabat Nabi, seperti Dehyah pun ada kan. Tengok muka macam Dehyah, oh punya bukan. Itu Jibril lah datang selalu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menelusuri sungai Kautsar dan memasuki syurga. Site visit ni. Thumma akhadha 'ala al-kautsari hatta dakhala al-jannah fa idza fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi al-bashar. Fara'a 'ala babiha maktuban as-sadaqatu bi 'ashri amsalha wal qardu bi 810 ashar. Faqala ya Jibril ma balul al-qardi afdalu min as-sadaqah. Qala li anna sa'ila yas'alu 'indahu syai' wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di tepi sungai Kautsar, mengikuti arus airnya sehinggalah baginda masuk ke dalam syurga. Jadi sungai ni ada di luar syurga. Sebahagiannya kata inda sirat kan, kolam ataupun sungai ni berada di titian sirat. Sebahagiannya kata banyak tempat, banyak lokasi, sebab sungai pergi kan boleh jadi di banyak tempat. Jadi ada yang kata sebelum sirat ada satu, selepas sirat ada satu. Tapi yang pastinya sebelum masuk syurga, memang orang terjun dulu dalam tu, ataupun minum daripada dalam tu, ataupun mandi daripada dalam sungai tu. Kiranya apa? Pembersih lah. Pembersihan. Kalau orang-orang yang berdosa tu, daripada kalangan orang yang dikeluarkan daripada neraka, dalam keadaan dia yang sangat dahsyat lah. Kan diazab teruk tu, mungkin kulit pun dah tak ada, mungkin hangus, mungkin apa semua, badan tu masuk dalam tu, kembali dia kepada orang yang indah, kulit-kulit tu regenerate balik apa semua, dia jadi orang yang putih wajahnya apa semua, untuk dia masuk dalam syurga. Takkan nak masuk syurga dalam keadaan yang macam tu. Jadi dia akan masuk dalam syurga dalam keadaan semua keadaan dia baik. Jadi kesan-kesan daripada neraka tadi dicuci dia di dalam sungai Al-Kautsar tadi. Ya. Lepas tu hilangkan dahaga lah, minum kan. Dia minum. Kan minuman yang didapati oleh ahli neraka hanyalah nanah, darah dan apa. Itu je dia minum kan. Minum nanah sendiri, luka sendiri, darah sendiri. Jadi dah lama tak dapat air. Akan keluar-keluar saja, dapat satu sungai dibagi. Itu rahmat Allah Ta'ala. Hatta kepada orang yang berdosa daripada kalangan hamba-Nya. Maka alangkah hebatnya keindahan isi syurga. Betul ke? Betul lah. Iaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan yang belum terlintas dan tergambar dalam hati seorang. Jadi ini semua antara nikmat lah. Mata melihat, nikmat. Telinga mendengar, nikmat. Dan imajinasi kita juga adalah nikmat. Kan? Apa yang kita fikirkan, fantasi-fantasi kan. Kadang-kadang tengok cerita kartun, tengok dia reka background taman padang yang luas pun, kita rasa seronoknya kalau duduk. Ada rasa kan? Daripada penglihatan tu ada rasa. Telinga kadang-kadang kita menikmati. Sekadar bunyi cengkerik. Waktu kita duduk bandar apa semua, tak ada dengar. Pergi air terjun, tidur sana ke duduk chalet tepi hutan, dengar bunyi cengkerik. Ya Allah, indahnya. Dah lama hari-hari aku dengar bunyi orang tanam konkrit, gedung. Kan setiap hari duduk construction kiri kanan, tiba-tiba balik kampung dengar bunyi cengkerik belakang rumah. Kan Allah, telinga tu rasa indah tu. Tak kira lah apa-apa. Ada orang indah dengar bunyi burung, ada orang indah dengar bunyi ombak pun cukup. Dia duduk tepi pantai, dengar ombak tu pukul. Kan? Boleh duduk situ tak sedap. Dekat maghrib ni kan, kita duduk dia pukul berapa ni, dekat maghrib lah. Sebab apa? Memang telinga akan menikmati bunyi-bunyi. Tapi dalam syurga ni, bunyi hak dia dengar tu, maknanya langsung tak boleh gambarkan lah. Hak yang dunia ciput-ciput sikit-sikit kita dengar tu pun bunyi air mengalir. Kan sampai ada orang buat air terjun dalam rumah kan. Maknanya buat pakai motor, nak dengar bunyi air tu jatuh. Kan? Dulu ada satu shopping komplek. Saya pun lama dah tak pergi masa kerja dulu.
7-8 tahun dulu dekat TTDI kan. Apa nama tu? Space U8 kalau tak silap saya. Space U8. TTDI Jaya. Dia punya surau, kiri kanan dia air terjun. Surau shopping complex. Dalam surau tu dia buat memang air, dinding dia adalah air terjun lah. Mana air jalan je, air mengalir. Duduk dalam surau tu seronok. First time tu tengok, ini siap buat air buah dalam ni kan. Tapi maknanya kita kadang-kadang boleh jadi khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk boleh jadi juga kan. Duduk tengok kok mana air dia turun mana. Leleh semayang tak mana-mana juga. Kan, tapi dia cuba membentuk satu suasana alam lah kan. Suasana alam dalam surau ni kiri kanan. Jadi itu 7-8 tahun yang lepas lah. Saya pun tak tahu sekarang ada lagi ke tak pun, lama sangat dah tak pergi sana. Jadi tu ceritanya, kalau ada kawan-kawan kita orang TTDI Jaya, kalau ada ke situ, ni lah kan, saya pun tak pastilah, tapi dululah first time teruja lah nampak ada surau macam tu. Tapi ceritanya memanglah telinga ni ada sesuatu yang kita nikmati. Kan dalam syurga tu telinga kita pun menikmati setiap bunyi yang ada. Ya. Dan hakikat syurga tu adalah yang belum terlintas dan tergambar dalam hati seseorang. Apa yang kita fikir tak mampu untuk kita melintaskan hakikat dia. Kan? Baginda Nabi SAW melihat tulisan di pintu syurga tertulis as-sadaqah bi'ashri amsalihha wal qardu bi 18. Pemberian sedekah dibalas 10 kali ganda. Pahala dia kali 10. Tapi bagi hutang, bantu orang dia yang nak berhutang, kita bagi dia pinjam, dibalas 18 kali ganda pahala. Jadi Nabi rasa heranlah sikit. Berkata baginda Nabi SAW, wahai Jibril, kenapa bagi hutang lebih besar ganjaran daripada memberi sedekah? Jibril berkata, kerana sesungguhnya orang yang meminta sedekah, sekalipun dia meminta, pasti padanya masih ada sedikit harta atau wang. Jadi orang minta sedekah kan tak kisah. Kadang-kadang dia dah banyak pun dia minta lagi. Tambah lagi kalau sindiket. Kan, sindiket minta sedekah. Dia kalau boleh, dia nak lagi banyak, lagi bagus. Kan macam tu kan. Kan ada yang kantoi gitu tu. Masuk duit dekat bank. Kan. 5,000 sehari masuk. Orang lain kerja. Kan, bawa duit. Waktu minta sedekah pakai tudung, buat tongkat, buat pejam macam tu. Lepas tu dah habis. Orang kenal muka yang sama, cuma dia cabut tudung. Pergi dekat bank, orang bank tu kenal. Sebab orang bank tu yang bagi duit tu. Jadi dia pergi kat kaunter tu, dia masukkan duit. Duit pula duit RM1, duit RM5 kan. Yang terlampau banyak duit RM1 ni, antaranya kalau tu tempat-tempat tertentu je kan, orang personal biasa tak masuk lah. Kalau masjid, orang kenal. Bilal masjid, dia kira duit tabung masjid lah, orang banyak masuk RM1. Saya dulu masa kerja masjid, itulah kerja paling payah sekali, ngira duit RM1. Kan, duit RM1 RM3,000 kan, duit RM1 RM3,000, harta kejenuh nak kan? Kita nak terbalikkan muka tu dah satu hal lah kan, nak bagi sama muka tu, nak ikat lagi 100-100, nak ikat RM3,000 kan. Tu zaman-zaman saya tu yang dana pun tak berapa banyak. Kawan-kawan kita sekarang memang 10 orang lah kira. 10 orang kira buka duit tabung tu. Sebab apa? Sebab kalau masjid yang pernah saya kerja dulu, sekarang ni, bukan sekarang lah, sebelum PKP lah. PKP ni rasa kurang kan, sebab orang tutup kan masjid kan. Sebelum PKP dulu, 26,000, 27,000 seminggu. Kira buka tabung Jumaat, bayang nak kira duit 27,000. Kan, pening lah. Dulu kami buat 2-3 orang je. 2-3 orang. Itu ceritalah. Jadi kenapa bagi hutang lagi banyak daripada pahalanya daripada minta sedekah? Sebab orang minta sedekah, boleh jadi dia dah ada pun dia minta lagi. Tapi orang berhutang, dia hanya minta memang kadar keperluan dia. Ada ke macam orang nak berhutang, saya ni tak mampu nak beli susu anak ni. Susu anak harga 200, pinjam 2,000 jadilah. Kan, maknanya dia perlukan 200, dia minta kat orang 2,000. Orang pun kalau nak bagi hutang, engkau perlu untuk susu anak kan, buat apa sampai 2,000 ni? Kan orang pun takkan bagi dengan jumlah yang macam tu. Sebab hutang biasanya adalah kerana terdesak. Orang takkan berhutang kalau tak terdesak. Beza dengan sedekah. Sedekah tak terdesak pun orang minta. Jadi sebenarnya orang yang berhutang ni tadi, apabila kita bantu dia tutup, jaga air muka dia daripada meminta-minta, dengan cara kita memberi hutang kepada dia, pahala dia lagi besar. Kan, maknanya dia kalau boleh dia tak nak pergi minta-minta ke orang, jatuh air muka dia, jatuh maruah dia. Jadi dia jatuhkan maruah dia kepada seorang yang dia percaya.
Sebab orang berhutang bukan boleh berdiri tengah-tengah shopping complex tu, tiba-tiba tahan, bang pinjam 2,000. Kan? Orang pun memang takkan bagi. Awak siapa tiba-tiba nak pinjam saya 2,000? Saya mana nak tahu awak boleh pulang ke tidak? Kita bila nak berhutang apa kita buat? Kan kita scroll handphone kan? Scroll, siapa yang agak-agak boleh bagi aku ni? Kan? Dia ni pun katanya kena buang kerja juga. Takkan aku nak minta kat dia. Scroll lagi. Dia cari nama yang dia boleh percaya. Yang boleh tutup rahsia dia kan. Dia pun malu nak khabar kat orang dia. Dia berhutang apa semua. Jadi itu konsep berhutang. Dia pun dah jatuhkan air muka. Dia mesej, bang aku tengah sesak ni. Boleh tak kau tolong aku? Aku perlukan ini untuk bayar yuran anak aku sekian. Ataupun nak minta berhutang lah. Dia minta tu adalah keperluan. Jadi orang tadi dia bagi hutang lebih besar lagi pahala dia daripada dia bagi sedekah. Sedekah dia pun tak tahu orang tu untuk apa. Kalau hutang biasanya mereka akan jelaskan apa sebab dia terdesak. Jadi melepaskan kesempitan kaum muslimin tu besar pahala dia. Kan dia tengah sempit, memang confirm kita tahu dia tengah sempit. Maka kita lepaskan kesempitan dia dengan memberi hutang kan. Itu panjanglah cerita dia. Dan di dalam hutang itu ada banyak hadis-hadis tentang hutang ni. Allah Ta'ala merahmati bagi orang yang melanjutkan pembayaran hutang. Maksudnya, ada sahabat kita tahu dia berhutang dengan kita. Tapi setiap kali sampai tempoh, bang, aku belum boleh bayar lah bang. Aku belum boleh bayar. Kita pula tak terdesak. Maknanya, ada orang, dia pun terdesak nak minta juga kan. Tapi orang tu tak bayar-bayar ataupun orang tu lari. Biasanya macam tu lah. Kan, waktu meminjam tu, waktu membayar tu tak seindah ayat dia waktu dia meminjam kan. Waktu meminjam punyalah macam-macam janji-janji tebu tu banyaklah tepi bibir ni. Kan maknanya jadi kebun besar lah tepi bibir tu tebu tu. Tapi time membayar Allah peria penuh. Kan? Sampai orang yang bagi hutang tadi jadi serupa hamba. Kan? Mana datang merayu, tolonglah aku nak bagi duit pula. Kan, kau bila aku tengok sport rim tu, kau. Dia pula geram kan. Kawan tu hutang tak bayar tapi nampak. Dia arah dia macam tu. Dia orang yang macam ni bukan dapat dalam rahmat Allah. Tapi yang berhutang tadi dengan niat. Dia ada hadis dia. Kalau tak silap saya, yang saya baca mafhum dia lebih kurang. Siapa yang berhutang dengan niat menjahanamkan harta orang yang dia berhutang, maknanya memang dia tak nak bayar, Allah Ta'ala akan rosakkan harta dia. Maknanya yalah, tak berkat lah. Tak berkat. Akan ada lah something pada harta dia kan. Pinjam memang niat aku, kalau ada baik aku pakai ke benda lain daripada bayar hutang dia. Tak apa. Dia masa dia berhutang tu dia minta macam-macam kan. Dia nak minta keperluan. Tapi bagi seseorang yang berhutang dan dia memanjangkan tempoh hutang, maksudnya memanjangkan tu, dia tengok keadaan saudaranya susah kan, dia yang bagi hutang dulu, dia pun tak apa sesak, dia kata tak apalah, bila pula engkau nak bayar. Dia bagi janji, dia pun cakap saya cuba bang, kalau ikutkan payment saya tengah cari kerja, kalau saya dapat kerja secepat mungkin saya akan bayar abang bulanan macam ni. Tengoklah komitmen dia. Orang yang serius, dia berhutang, dia pasti ada berikan jalan untuk dia bayar. Kan, sekurang-kurangnya apa yang dia nak usahakan untuk dia bayar. Macam tu. Jadi bila dia kata macam tu, okey, tak apalah, tak apa, aku tunggulah kau dapat kerja. Dia kata aku tunggu kau dapat kerja tu, dalam tempoh tunggu tu, Nabi sebut dalam hadis, orang ini sentiasa dalam rahmat Allah. Sebab apa? Sebab dia memudahkan saudaranya tadi yang sukar. Cuba kalau dia tekan saudara tu, dah tak ada kerja. Kau nak paksa-paksa aku bayar macam mana? Cerita dia aku nak bayar macam mana? Memang tak ada. Kan? Lain macam cerita yang tadi tu. Dia tak berhutang, lepas tu tak ada. Tapi, tukar sport rim pula nampaknya. Kan? Yang tu, kita pun pening tengok kan? Hutang kita tak banyak mana pun, 100 setengah. Sport rim 900. Dia boleh beli sport rim, hutang kita tak bayar. Lagi pening kan? Kadang-kadang tu, tak boleh nak agak lah. Kan? Orang macam ni. Tapi, itulah janji Allah SWT kan. Kehidupan dia macam tu tak senang pun. Tak senang. Duit dia ada je sangkut dekat mana-mana kan. Lepas tu hutang pula dia jadi perangai. Makin banyak. Pinjam tak bayar. Cari orang lain pula. Pinjam tak bayar. Jadi dia ada habit dia. Susah. Hidup kok mana pun susah jadi. Kan percaya dengan janji Allah Ta'ala.
Kalau bagi hutang dan dia jujur dalam perhutangan dia, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk dibayarkan hutang dia. Lambat tak apa, lambat. Tapi pasti akan Allah, maknanya Allah murahkan rezeki dia. Dia jujur, ya Allah, aku cari rezeki halal nak bayar hutang. Ya, Allah bagi rezeki. Kok mana-mana ada je. Kan? Ini pengalaman-pengalaman saya sendirilah. Waktu zaman hidup, mula-mula hidup datang KL kan. Duduk Kajang. Gaji 1,000 anak seorang. Kereta 500, rumah 400. Habis. Makan apa? 3 orang anak beranak. Kereta minyak nak isi. Kan? Gaji 1,000. Dia 1,000 anak seorang. Kereta 500, rumah 400, 900. Tinggal 100. Tiap-tiap bulan berhutang. Hutang. Ini kita cerita pengalaman lah tu. Buka handphone kan? Scroll. Mana lagi yang tak pinjam? Bulan lepas pinjam kat mamat ni. Takkan bulan ni nak pinjam dia lagi. Pinjam orang lain pula. Kan pinjam sesak. Hak ni 100, hak ni 200, hak ni 150. Seorang pinjam. Nak tampung hidup. Tapi lepas tu ada Allah bagi rezeki. Tiba-tiba ada orang offer kerja. Tiba-tiba ada orang offer part time. Kan enak tak ni? Kita nak pakai orang lah. Apa UIA nak pakai orang. Apa PJ, UIA PJ. Nak pakai Twitter. Kan untuk kelas. Tiba-tiba ada kawan-kawan entah daripada mana bantu macam ni. Dapatlah part time. Kerja 2-3 bulan dapat segedebuk 3-4 ribu. Dapat tengok nombor tu je lah. Kan dalam bank sekejap sehari. Kita ada list dah hutang. Kan? Seronok lah tengok. Ambil cucuk kat ATM. Wah, 4,000 tak pernah ada dalam akaun aku 4,000 ni. Kan? Seronok. Lepas tu keluar. Yang dekat mesin ATM sebelah senyum. Keluar beratur sebelah pula. Mesin CDM. Kan masam balik. Dah habis keluar ni. So ni hutang kawan ni. Ni hutang kawan ni. Ni hutang kawan ni. Clear. Kita pun mesej kawan. Aku dah bayar hutang. Terima kasih. Macam tahu-tahu. Kebanyakan yang saya terima. Kan. Kawan-kawan ni kata, terima kasih. Sebenarnya aku memang tengah nak pakai duit. Dia dulu bantu kita pun. Dia pun tak apa berduit sangat. Tapi dia kesian tengok kita terdesak. Kan dia bagi. Time yang kita bayar tu saya banyak dapat pengalaman. Terima mesej macam itu. Dia kata, engkau bayar ni. Kan memang sebenarnya Allah. Aku memang tengah nak kena pakai duit. Adalah benda-benda yang dia hadapi yang. Kadang-kadang tu 200-300 je. Tapi 200-300 tu. Kita tak tahu bila masa bernilai untuk seseorang. Bayar. Saya bayar balik. Dapat 4,000, sehari hilang. Bayar. Lepas tu, kembalilah balik. Hidup dengan RM100. Kan? Balik-balik. Kerja balik. Kan? Rotate lah balik. Pinjam balik kawan-kawan lagi. Yang dah bayar tadi, yang dah lama sikit kan. Ini dah lama tak berhutang dengan dia ni. Kita tengok balik list kan. Tanya balik. Last berhutang dengan dia, kita dah bayar 6 bulan lepas. Kan tanya, rotate pusing. Itulah kehidupan. Kan tapi makin lama Allah Taala bagi rezeki, beranak lagi rezeki lagi, beranak lagi rezeki lagi. Saya tiap-tiap beranak tukar kerja. Anak-anak saya boleh lock. Engkau ni kerja apa ni? Bapak engkau lu kerja lain-lain. 4 orang anak saya 4 kerja lain. Kan? Anak yang first saya cikgu. Anak yang kedua saya pensyarah. Anak yang ketiga saya imam. Anak yang keempat, saya kerja oil and gas. Engineer dia. Jadi kerja minyak. Kan? Jadi setiap kali tu, Allah Ta'ala bagi rezeki. Anak yang kelima macam mana Ustaz? Itu kena tanya isteri saya. Dia kilangnya. Anak yang kelima, bapak tak kerja. Relax. Panjang pula cerita. Cerita hutang. Kan? Cerita hutang. Okey, tak apa. Mana tadi? Jadi pahala dia besar. Kerana apa? Kerana melepaskan kesusahan ataupun kesempitan orang yang beriman. Kan? Nak cerita bab ni panjang lah. Baik, terus baginda Nabi SAW melalui 3 jenis sungai. Fasara fa idza huwa bi anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharin min asalin musaffa wa idza fiha janabidul lu'lu' wa idza rummanuha kaddala'i wa fi riwayatin fa idza fiha rummanun ka'annahu juludul ibil al-muqtabah. Baginda Nabi SAW terus berjalan di dalam syurga dan baginda melalui 3 macam sungai. Pertama, sungai susu yang segar yang tidak berubah rasanya. Kedua, sungai arak yang lazat bagi penggemarnya. Kita ni tengok dia peminum macam sedap, teringin lah. Tapi dunia tak boleh.
Jadi sabarlah, dunia berapa puluh tahun, sabar kejap. Kan akhirat besok, kan. Akhirat besok. Ketiga, sungai daripada madu yang segar. Di dalam syurga itu terdapat kubah-kubah, istana hinggap tersergam indah, diperbuat daripada mutiara, dan pemegang pintu kubah itu selebar timba yang besar. Pemegang pintu kubah pun besar timba. Besar sungguh lah. Dan dalam satu riwayat disebutkan tombol pemegang pintu kubah di syurga itu seakan-akan pelana atau hamparan cantik yang kukuh yang diletakkan di atas belakang unta, yang kita panggil apa? Hamparan, macam sekeduk kan. Ada orang letak atas unta satu rumah dia kan. Kalau kita tengok cerita-cerita fairy tale kan macam tu kan. Yang cantik-cantik kan di atas tu kan dihias. Pelana-pelana yang duduk letak atas tu kan cantik-cantik macam tu. Tapi itulah, kita ke syurga ni, kita fantasi bayangkan macam mana pun sebenarnya tetap lebih indah lagi. Ini cuma nak membayangkan sedikit saja daripada kepada kita supaya dapat gambarannya kan. Nikmat-nikmat di dalam syurga dan keindahannya. Ini bila kata Syekh, bila kita baca nikmat-nikmat dalam syurga ni, hati kita berdoa lah pada Allah. Ya Allah, kami nak syurga ya Allah. Kan. Wa idza bi tayriha kal bukhati. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, innaha lana'imatun. Qala akaltuha. Akalatuha. Akalah ni akil dia, jamak bagi akil, pemakan dia. An'amu minha wa inni la arju an ta'kula minha. Wa ra'a nahral kautsar ala hafataihi qibabud durri al-mujawwaf wa idza tinuhu miskun adfar. Dan burung-burung dalam syurga itu sebesar unta bukhati, sejenis unta yang mempunyai dua bonggol di belakang badannya, yang hidup di padang pasir negeri Khurasan. Unta besar lah. Maka Abu Bakar berkata, burung besar unta kan. Dia boleh bayang burung besar unta ni, besar sungguh. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ni kenapa tiba-tiba ada Abu Bakar ni? Kena faham juga. Ini ceritanya waktu Nabi ceritakan semula kisah syurga tu. Bukan waktu Isra Mi'raj tu. Kan ni ceritanya waktu aku pergi site visit syurga dulu. Nabi cerita kat Abu Bakar. Kan jadi Abu Bakar respon balik. Dia kisahnya masuk dalam tu. Bukan sebab waktu ni berlaku waktu Nabi di atas Mi'raj tu, bukan. Tapi nak cerita syurga ni. Ya Rasulullah, alangkah nikmatnya burung-burung yang hidup di syurga tu. Baginda Nabi SAW bersabda, orang yang menikmati burung itu tentunya lebih nikmat. Jadi bukan burung tu yang sedap. Abu Bakar kata, syok burung tu duduk dalam syurga. Nabi kata, bukan burung tu yang syok, orang yang dapat makan dia yang syok. Kan? Lebih sedap lagi, kan? Makannya pula di dalam syurga. Jadi kita makan ni dia ada suasana kan. Makan macam mana? Apa dia makan yang paling sedap? Makan yang paling sedap. Syekh tanya soalan ni. Kan? Waktu pengajian Syekh tanya, apa dia makan yang paling sedap? Orang jawab lah, macam-macam lah orang jawab kan. Jadi Syekh kata, makanan yang paling sedap adalah makanan yang kita makan tapi orang lain bayar. Jadi saya kata apa? Dia makan yang paling sedap, makanan tu sendiri sedap, suasananya pun sedap. Jadi saya kata makan yang paling sedap adalah makan berbuka puasa di hadapan Kaabah dalam Masjidil Haram. Kan? Makan buka puasa tu, itu walaupun sekadar kurma. Kadang-kadang sekadar kurma dan roti kering dia tu, ada air teh dia sikit, dia tuang dalam flask tu kan. Itulah, walaupun sekadar itu, tapi suasananya buka puasa tu menghadap Kaabah. Kan, suasana dia tu, itu yang mahal. Bahkan kalau di restoran-restoran ataupun di tempat-tempat tertentu, yang dijualkan tu view dia kan. Tu apa? KL Tower kan. Kan ada restoran pusing kat atas tu kan. Saya pun tak pernah pergilah. Tapi yalah, makanan dia sama je lah dengan makanan kat bawah kot. Dia jual chicken chop ke, dia jual pasta ke, dia jual apa ke, tapi harga kan 50 lebih. Macam tu. Sebenarnya yang dijual tu bukan makanan tu saja, tapi menikmati makanan dengan view dia. Itu yang dia jual sebenarnya. Jadi kita jangan komplain lah. Ni apa ni, chicken chop kat bawah,
Dekat NIM tu RM11 boleh dapat RM73 kat sini. Contoh kan, dia komplain. Oh, RM73 dia kata. Kau pergilah naik atas langit sendiri. Nak makan atas langit. Kan? Cerita dia jual view. Kan, dia jual view. Alah, hotel dekat Mekah tu pun amalkan macam tu. Hotel yang dapat tengok, buka tingkap nampak Kaabah. Sebilik berapa semalam? Sebilik RM5,000 semalam. Kalau mau kan. Yang facing Masjidil Haram semua bilik mahal. Kalau ada rezeki dapatlah. Kadang-kadang tu rezeki kan. Tiba-tiba dapat. Ada dia orang bagi. Tapi biasanya dia orang jual memang mahal-mahal. Ceritanya sebab ada orang nak beli. Bila ada orang nak beli, dia jual lah mahal. Macam tu kan. Orang kaya ni. Kadang tu sebahagian tambah lagi 10 akhir Ramadan. Yang itu yang kaya-kaya ni sailang macam tu pun ada. Orang dah ni kadang kesian juga orang-orang travel kita. Kan dia susun apa nama? Hotel tu tiba-tiba datang kata tak ada bilik. Sebab ada orang sailang, dia bayar lebih, dia bayar double, dia bayar triple nak dapatkan bilik. Jadi kita disumbat lah bilik mana-mana, kau pergi tukar hotel lain lah. Kan jadi ada benda-benda macam tu lah, pengurusan lah. Kan. Okey. Jadi makan dalam syurga ni sedap lah, sedap. Paling sedap sekali itulah tak ada bil lah. Kita kat sini makan sedap pun. Saya pernah tanya bos saya tu, ikan apa yang sedap bos? Dia kata patin muncung. Patin muncung tu beribu lah harga dia seekor. Harga dia beribu seekor. Saya kata kenapa nama dia patin muncung? Dia kata sebab waktu makan senyum, waktu bayar muncung. Waktu makan senyum kan sedap. Sedapnya ya Allah ni ikan sungai kan, yang rare-rare, ikan rare-rare kan, ikan yang ya Allah sedapnya. Itulah kalau orang belanja sedap lah. Kan orang belanja sedap. Ada pernah satu kali tu makan ikan sungai ni lah. Sekali tu bil tu beribu lah. Kita makan 6-7 orang lah makan. Jadi bila tengok, dia tak apalah, bos banyak duit kan, dia bayar. Kami ni makan intai bil ribu ni. Berapa ke makan itu? 1,600 ke 1,700 makan 5 orang kan. Tak pernah lah. Tapi ikan ni memang sedap lah. Ikan sungai kan. Ikan sungai memang sedap. Yang kawan seorang ni cakap apa? Ustaz, saya seminggu tak nak berak Ustaz. Dah pasal apa pula kata? Ini makan ni saya makan setengah bulan punya makanan ni saya makan sehari. Sayang saya simpan. Saya seminggu tak nak berak. Saya tergelak. Tapi itulah kan. Maknanya apa? Tapi bila kita tengok kan, orang bandar bayar mahal-mahal kan. Orang yang duduk tepi sungai kan dia menikmati je. Nak tangkap bawa keluar, nak tangkap pancing dapat kan. Jadi kadang-kadang ada nikmat tu dibagi secara berbeza. Ada orang ialah duduknya cuk kampung, siapa pun tak kenal dia, tapi rupanya dia menikmati satu kemewahan yang tidak dinikmati oleh orang lain. Rezeki dia kat situ. Yang orang bandar mungkin rasa duduk rumah banglo besar, duduk dengan kehidupan bandar apa semua. Tapi nak cari benda-benda yang dinikmati oleh orang kampung, akhirnya dia terpaksa juga keluarkan duit dia yang banyak untuk menikmati apa yang mahu. Jadi sebenarnya tu rezeki masing-masing. Kan rezeki tu Allah Taala letak kan. Jadi jangan kita kata orang duduk kampung, orang duduk tepi sungai, koman rezekinya sempit. Tak semestinya kan. Depa pun kadang-kadang buat jual, dapat jenuh makan. Ada kawan saya yang memang kaki duduk kampung, kaki makan ikan sungai ni. Kalau sebut ikan-ikan yang biasa-biasa ni, geli tekak lah. Kembung, tak ada, tak makan. Kembung tak makan, ikan murah. Dia pun bukan orang kaya, tapi ceritanya banyak dapat ikan mahal. Kan, ikan stok yang mahal tu banyak kan. Jadi geli tekak lah makan ikan kembung. Saja kan, gurau lah. Dia nak ceritanya burung dalam syurga tu, besar unta, sedap. Nabi kata lebih sedap bagi orang yang makan dia. Kan? Dan sungguh aku berharap pasti, tengok gaya apa yang Nabi SAW sebut. Sungguh aku berharap pasti engkau dapat menikmati lazatnya burung-burung dalam syurga itu. Ini kata-kata Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana orang Syiah boleh kafirkan Abu Bakar? Sangat banyak hadis yang Nabi jamin syurga untuk Abu Bakar. Termasuk ni. Abu Bakar cuma sebut saja.
Kan burung syurga tu, mesti best burung tu kan, duduk dalam syurga. Nabi kata, tak, yang duduk dalam syurga yang makan burung tu yang seronok. Dan aku pasti engkau lah orang yang akan makan burung tu nanti. Maknanya apa? Abu Bakar ahli syurga. Kan? Jangan terpengaruh, ya. Akidah mengarut. Baginda Nabi SAW melihat sungai Al-Kautsar. Di tebing sungai tersebut terdapat kubah-kubah indah dari mutiara yang cantik berkilau. Dan dasar sungainya daripada kasturi yang semerbak wangi. Okey, kita berhenti sinilah. Bagi mood cantik sikit. Besok nak cerita neraka. Cerita neraka nantilah. Tengah-tengah cerita syurga, tak syok masuk ni. Okey, wallahualam. InsyaAllah kita sambung pada hari esok. Saya harap boleh khatamlah, insyaAllah. Boleh ke? Banyak ke? Harapan. Boleh lah insyaAllah. Sebab hari ni tadi timing lari sikit 20 minit. Tak boleh. Ada mengaji hari ni. Besok boleh tarik. Besok boleh tarik insyaAllah. Besok kita bagi khatam lah. Boleh tarik sampai habis khatam insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.